saya juga ingin membuat pengumuman tentang beberapa perkara yang juga saya telah maklumkan kepada majlis yang berkenaan, iaitu mengenai langkah-langkah pengurangan bebanan rakyat yang ada hubung kait dengan langkah-langkah penjimatan yang akan dijalankan dalam perkhidmatan kerajaan. Dan di samping itu ada lagi dua perkara yang telah pun diputuskan. Jadi izinkan saya memaklumkan perkara-perkara yang berkenaan. Yang pertama, mempercepatkan bayaran tunai kepada pemilik kenderaan persendirian yang layak. Sebelum ini, kerajaan telah mengumumkan bahawa bayaran tunai untuk pemilik kenderaan persendirian yang layak melalui Pejabat Pos Malaysia akan bermula pada 1 Julai tahun ini. Namun, memandangkan kepentingan bayaran berkenaan dibuat bertujuan untuk mengurangkan beban rakyat, pemilik kenderaan yang telah memperbaharui cukai jalan pada April dan Mei 2008 boleh mendapat bayaran berkenaan di Pejabat Pos mulai Sabtu ini 14 hari bulan Jun 2008. Maklumat terperinci mengenai prosedur berkaitan perkara ini akan diumumkan dalam masa terdekat. Sebenarnya ini adalah juga keputusan yang telah dibuat apabila tindakan telah diambil untuk mengumumkan perkara yang berkaitan dengan kenaikan harga minyak yang telah kita umumkan 4 hari dulu. Tapi keputusan yang kita ambil pada waktu itu ialah umumkan perkara ini kemudian dan dahulukan apa yang telah pun diumumkan itu. Dan yang keduanya, kuota fleet card yang lebih tinggi untuk pengusaha pengangkutan. Kenderaan awam yang mempunyai fleet card masih boleh membeli diesel pada harga yang sama, iaitu ringgit Malaysia 1.43 seliter. Untuk memastikan tambang bagi pengangkutan awam dikekalkan, kerajaan telah memutuskan supaya kuota diesel yang boleh dibeli dengan kemudahan fleet card akan ditambah. Di samping itu, senarai bagi kenderaan yang layak untuk menerima diesel subsidi ini akan diperluaskan meliputi bas pekerja dan teksi yang menggunakan petrol. Lagi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Ini pun adalah keputusan yang telah pun ditetapkan oleh jawatankuasa untuk diumumkan selepas pengumuman yang pertama. Iaitu langkah-langkahnya ialah semua pihak perlu berjimat serta mengurangkan perbelanjaan termasuk kerajaan. Sehubungan itu, Perbendaharaan akan mengeluarkan perkeliling mengenai cara-cara pengurangan perbelanjaan, terutama berkaitan dengan perjalanan luar negara, penggunaan hotel untuk sebarang majlis dan akan menangguhkan perbelanjaan yang masih dalam perancangan. Kerajaan turut merasai keperitan rakyat dan merasakan pucuk pimpinan hendaklah menunjukkan teladan yang baik dalam menghadapi cabaran ini. Untuk itu, allowance kerajaan, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-menteri dan timbalan menteri akan dikurangkan sebanyak 10%. Pemerintahan akan menyelaraskan bukti-bukti mengenai jumlah pengurangan allowance tersebut dan tindakan bagi melaksanakannya dengan Jabatan Perdana Menteri. Di samping itu, cuti luar negeri dibekukan dan perjalanan hanya boleh cuti hanya dihadkan kepada cuti dalam negeri ataupun di dalam negeri-negeri ASEAN sahaja. Cuti yang dibayar oleh kerajaan. Ini yang berkaitan dengan cuti yang dibayar, yang perbelanjaan dituntut daripada kerajaan. Dulu boleh pergi ke mana saja kalau nak bercuti, tetapi kita hadkan dan bilangan harinya tidak boleh lebih daripada 1 minggu. Ada beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk
satu keliling akan dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan untuk memasuki dalam keliling itu beberapa perkara yang lain, iaitu yang berkaitan dengan penganjuran persidangan seminar kursus mesyuarat bengkel retreat. Penggunaan kemudahan hotel hanya dibenarkan bagi mesyuarat persidangan seminar bengkel antarabangsa. Jadi kalau bukanlah persidangan antarabangsa, maka kemudahan yang perlu diwujudkan, yang perlu digunakan adalah kemudahan-kemudahan yang sudah ada dalam kementerian-kementerian yang menganjurkannya. Dan kalau kemudahan itu agak tak mencukupi, maka dapat digunakan kemudahan-kemudahan lain yang ada, yang telah pun dibina oleh kerajaan ataupun yang menjadi kemudahan dewan-dewan yang berada yang menjadi milik kementerian-kementerian yang besar. Semua kursus latihan dan bengkel yang dianjurkan oleh kementerian, jabatan, agensi untuk anggotanya hendaklah dihad dan diadakan menggunakan kemudahan yang sedia ada di PICC umpamanya. Sewa pengubah suaian ruang pejabat tidak lagi dibenarkan. Pembelian aset, sebarang perbelanjaan bagi pembelian aset termasuk pembelian kereta, perabot, komputer dan lain-lain kelengkapan pejabat yang belum komited hendaklah ditangguhkan. Sementara itu, pembelian bagi bahan-bahan kecil keperluan pejabat termasuk bahan percetakan dan alat tulis hendaklah dikurangkan. Bagi aset sedia ada, kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan secara optimum supaya dapat menjimatkan tenaga dan mengurangkan pembelanjaan dalam tempoh jangka masa akan datang. Majlis dan upacara kerajaan seperti pembukaan pejabat, persidangan, mesyuarat, penyampaian hadiah, perasmian, bungkus, perasmian bengkel, kursus hendaklah dihadkan. Mereka yang penting sajalah, yang kurang penting itu boleh dihadkan. Sekiranya perlu diadakan, pegawai-pegawai dan ketua-ketua jabatan hendaklah memastikan ianya dibuat pada tahap yang sederhana dan tidak melibatkan perbelanjaan besar dan membazir. Dan tak perlulah nanti mereka pegawai-pegawai terlibat diberi pula uniform yang special untuk acara yang diadakan itu, terutamanya apabila acara itu adalah yang ada hubung kait dengan perasmian bangunan baru ataupun projek baru. Tak payahlah, pakailah baju biasa yang duk pakai. Kadang-kadang merugikan sebenarnya, membazir, sebab baju yang dibuat itu ada logo lah, ditulis pula, sempena hari perasmian. Siapa lagi nak pakai sekali je lah. Lepas itu gantung di rumah buat apa, wallahu alam, boleh jadi simpan untuk kenangan satu masa nanti bila dah tua. So there's no need to have, tak payahlah begitu. Ini nak bagi kosas yang mahal-mahal pun tak payahlah. Nak bagi hadiah-hadiah yang mahal-mahal janganlah. Kalau setakat hadiah barang-barang tempatan, itu bolehlah, buah-buah tempatan tu tak ada apalah. Janganlah hadiah-hadiah yang terpaksa dibeli daripada luar yang mahal-mahal, tak payah lagi lah. Anggaran perbelanjaan mengurus laras dengan keputusan kerajaan untuk mengawal perbelanjaan awam, pengotongan sebanyak 10% akan dikenakan ke atas objek 20,000 perkhidmatan dan bekalan, dan objek 30,000 berkaitan dengan aset di bawah perbelanjaan mengurus 2008 selain daripada program aktiviti yang dikenal pasti di perangan di atas. Bahagian besar perbelanjaan yang akan dipotong melibatkan aktiviti kempen dan promosi, namun begitu jumlah sebenar akan ditentukan oleh perbendaharaan. Perbendaharaan akan mengeluarkan waran sekatan ke atas jumlah potongan setelah ia dimuktamadkan. Butiran lanjut mengenai perkara ini akan dimaklumkan secara berasingan kepada kementerian-kementerian. Itulah antara perkara-perkara yang telah pun diputuskan, dan tadi saya telah maklumkan kepada majlis yang berkenaan lah, supaya mereka tahulah apa yang telah pun dipikirkan, yang dibincangkan dan yang telah pun keputusan mengenainya dibuat. Daripada pemotongan yang saya sebutkan tadi, jumlahnya lebih 2 bilion. 2
2 bilion. Kita memerlukan banyak wang sebenarnya untuk nak buat berbagai pembayaran, terutama yang ada hubung kait dengan dengan bantuan-bantuan yang akan kita berikan kepada rakyat yang berpendapatan rendah dan golongan-golongan yang sekarang ini walaupun dah terima bantuan daripada welfare, mungkin ada antara mereka yang perlu kita beri pendapatan, kita beri pertolongan tambahan. Jadi dari mana lagi nak ambil duit? Tentulah daripada amount yang telah dapat dijimatkan oleh sebab tindakan-tindakan yang telah pun kita ambil. Ada langkah yang akan diambil oleh kerajaan sebagaimana yang saya bayangkan tadi, dan nanti kita tunggu yang itu. Tapi di samping itu yang rebate-nya yang telah pun ini sebenarnya telah pun diumumkan semasa pengumuman pertama yang berkaitan dengan kenaikan harga minyak, dan kita nak pastikan supaya pembayaran rebate ini dipercepatkan supaya mereka tak tertunggu-tunggu untuk mendapat bantuan rebate itu sebagaimana yang telah pun dijanjikan. Okey.